Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil mursalin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. قال الله سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari, sidang penonton yang mengikuti secara live, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi yang mulia ini sama-sama dapat kita meneruskan tafsir Al-Quran kita, dan pada pagi yang mulia, hari yang mulia, kita memulakan dengan suatu aktiviti yang mulia, iaitu menuntut ilmu, dan kita memilih ilmu yang mulia, iaitu ilmu Al-Quranul Karim. Ya, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tidak semua orang diberikan kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang teringin untuk melakukan amal soleh, tetapi tanpa taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tidak dapat melakukannya. Jadi kita ni yang tidak ada apa-apa, yang pada kita mungkin kita tidak ada apa-apa keistimewaan, tapi kita diberikan taufik oleh Allah untuk kita sama-sama dapat memulakan hari kita dengan sebaik-baik aktiviti, iaitu menuntut ilmu, dan juga dengan dalam bidang yang antara bidang yang terbaik dalam ilmu agama, iaitu ilmu tafsir Al-Quran. Mudah-mudahan kelas kita pada pagi ini, walaupun kita lakukan secara online, setiap di antara kita yang berada di rumah atau berada di mana sahaja pun, mudah-mudahan adalah keberkatan dan juga rahmat yang turun dengan berkat kita mendengar kalam Allah Subhanahu Wa Taala, ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga penerangan tafsir daripada para ulama. Tapi tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan oleh Allah, kita apa yang kita sebutkan di sini, tafsir yang kita bacakan di sini bukanlah suatu tafsir yang seperti orang yang mutakhassisin. Kita hanya ambil apa yang boleh kita faham, dan saya cuba untuk menyampaikan dalam cara yang paling mudah difahami oleh orang awam, setiap lapisan masyarakat, insya-Allah. Dan yang paling penting ialah apa yang kita ambil daripada tafsir itu yang boleh membawa kepada amalan. Bukan semua benda kita bicarakan dalam tafsir, bukan semua perkara yang ditafsirkan oleh ulama atau ditulis oleh ulama tafsir kita ajarkan di sini, tidak. Tapi yang sesuai, insya-Allah, yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Mudah-mudahan ada manfaat, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang mengikuti secara live boleh berinteraksi dengan hamba yang fakir ini, saya, melalui dengan menulis komen di bahagian bawah video tersebut, dalam video yang ada inilah, yang ada di Facebook. Jadi mudah-mudahan insya-Allah dapat kita ambil manfaat daripada kemudahan yang ada ini, teknologi yang ada ni, untuk kita menambahkan lagi pengetahuan kita tentang wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin dan muslimat, sidang penonton yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah pun membicarakan tentang Bismillahirrahmanirrahim, dan kita telah membincangkan tentang makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kemudian sebelum kita masuk kepada perbahasan tentang Alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang kedua adalah sedikit perbahasan fiqh berkenaan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di antaranya ialah para ulama membincangkan hukum kita membaca bismillah sebelum kita melakukan suatu amalan. Jadi kata para ulama, ada kalanya membaca bismillah ni menjadi haram.
Contohnya ketika mana kita membaca bismillah ni untuk melakukan perkara yang haram li zati. Contohnya kita membaca bismillah sebelum minum arak. Ini tak boleh lah. Walaupun asalnya bismillah itu bagus, baik, tapi bila kita baca sebelum minum arak, bismillahirrahmanirrahim, hukumnya haram. Begitu juga kalau sekiranya perbuatan itu makruh, maka bismillah itu jadi makruh. Sekiranya perbuatan itu sunat, jadi sunat. Dan sekiranya perbuatan itu wajib, maka jadi wajib. Contohnya ialah kita membaca bismillah ketika dalam solat. Bismillah yang merupakan ayat pertama itu wajib. Kalau berdasarkan mazhab kita, mazhab Syafi'i. Kemudian adakah bismillah ini perlu dijaharkan ataupun tidak? Kalau kita menjadi imam contohnya, adakah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim atau kita terus mula dengan Alhamdulillah? Jadi ada sebahagian mazhab mereka mengatakan Bismillahirrahmanirrahim ini dibaca secara perlahan, sir. Berdasarkan hadis riwayat Muslim dan juga ada juga dalam Bukhari mungkin dengan lafaz yang berbeza. Hadis Anas radhiyallahu anhu yang masyhur di kalangan ulama. Hatta pelajar yang menuntut ilmu pun insya-Allah maklum tentang hadis ni, iaitu kata Anas radhiyallahu anhu bahawa daripada Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar daripada Anas radhiyallahu anhu kata beliau, sallaitu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakr wa Umar wa Uthman fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Kata Anas radhiyallahu anhu, aku pernah solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan mereka tidak memulakan solat dengan membaca bismillah. Ataupun dalam riwayat lain ataupun tadi yang kita sebut tadi, fakanu yastaftihuna bi alhamdulillahi rabbil alamin. Mereka iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar dan juga Uthman memulakan solat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Memulakan solat dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Zahir hadis tersebut menunjukkan bahawa bismillah itu tidak dibaca kuat. Inilah yang dipegang oleh mazhab lain. Tapi bagi kita mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim itu dibaca dengan kuat. Disunatkan agar dibaca dengan kuat secara jahar bagi imam dalam solat jahar, iaitu subuh, maghrib dan juga isyak. Ini berdasarkan hadis Nu'aim al-Mujmir, di mana beliau mengatakan, sallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu anhu faqara'a bismillahirrahmanirrahim wa qara'a ummul Quran. Kata Nu'aim al-Mujmir, aku telah solat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca bismillahirrahmanirrahim. Zahir hadis itu menunjukkan bahawa Abu Hurairah membaca dengan kuat. Kalau tidak, maka bagaimana orang yang di belakang dapat mendengar bacaan bismillah? Dan kita tahu zaman dulu tak ada mikrofon. Setelah itu kata Nu'aim, Abu Hurairah membaca Ummul Quran. Maknanya walaupun bismillah itu adalah sebahagian daripada Al-Fatihah, iaitu Ummul Quran, tapi Nu'aim menyebutkan bismillah itu secara berasingan, nak beritahu memang sungguh-sungguhlah Abu Hurairah membaca bismillahirrahmanirrahim dan aku dengar. Itu yang nak diberitahu oleh Nu'aim al-Mujmir. Setelah itu kata beliau, Abu Hurairah membaca Ummul Quran, iaitu menyempurnakan baki Al-Fatihah yang lain. Dan yang menariknya hadis ini, selepas solat, setelah berakhirnya solat, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan kepada Nu'aim, inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dalam setengah riwayat disebut, fa wallazi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah yang menguasai jiwaku, sesungguhnya aku adalah orang di kalangan kamu yang paling mirip solatnya dengan solat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Hurairah bersumpah
bahawa apa yang dilakukan itu memang mirip seperti mana solatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga sahih, disahihkan oleh Imam Al-Baihaqi. Kata Imam Al-Baihaqi, sahihul isnad walahu syawahid. Hadis ini sanadnya sahih dan baginya terdapat syawahid, iaitu hadis-hadis lain yang menjadi penguat. Adapun hadis tadi, hadis yang Anas radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, Uthman memulakan solat dengan alhamdulillahirabbil alamin, maka ulama kita mentakwilkannya, mengatakan bahawa maksud Anas ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin itu ialah kita katakan sebagai nama surah. Bukannya memulakan dengan alhamdulillah, tapi memulakan dengan surah alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Sebagaimana dalam hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan surah, kadang-kadang tidak disebutkan nama surah. Sebaliknya disebutkan ayat pertama daripada surah. Contohnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad ta'dilu thulutsal Quran. Qul huwallahu ahad itu menyamai 1/3 daripada Al-Quran. Jadi adakah maksudnya qul huwallahu ahad itu sahaja? Tidak, maksudnya ialah surah qul huwallahu ahad, iaitu surah Al-Ikhlas. Begitulah yang difahami oleh para ulama kita, yang mana hadis yang menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan alhamdulillah, maksudnya ialah memulakan dengan surah alhamdulillahirabbil alamin, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi ini kita tak mahu berbahas panjang, cukup kita mengetahui bahawa setiap mazhab dia ada dalilnya, dia ada ulamanya, dan setiap mazhab itu ada cara faham dia masing-masing. Semuanya berpegang dengan dalil, dan semuanya insya-Allah semuanya makjur, semuanya mendapat pahala di atas ijtihad masing-masing. Siapa yang benar ijtihadnya, mana-mana ulama mazhab yang benar betul bertepatan ijtihadnya dengan kebenaran, maka dapat 2 pahala, dan kalau tak betul pun maka dapat 1 pahala. Dan orang-orang awam yang bertaklid dengan ulama mujtahid, mereka tidak dipersalahkan dan tidak pun bersalah, kerana itulah memang cara bertaklid. Memang itulah hal keadaan orang yang bertaklid, dia ikut dan dia percaya kepada apa yang diistinbat, yang dikeluarkan hukumnya oleh ulama mujtahid. Baik, kemudian ulama juga membahaskan adakah bismillahirrahmanirrahim ini ayat Quran, satu ayat Quran yang mustaqil, yang tersendiri, ataupun bismillahirrahmanirrahim itu ayat Quran dalam mana-mana surah. Ini memang ada khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama mengatakan bahawa bismillahirrahmanirrahim itu ialah salah satu daripada ayat Al-Fatihah, dan juga ayat daripada setiap surah. Ayat pertama bagi setiap surah. Maknanya bismillah itu ialah ayat pertama bagi Al-Fatihah, ayat pertama bagi Al-Baqarah, ayat pertama bagi Ali Imran, dan begitulah seterusnya. Ulama yang berpegang dengan pendapat ini ialah ramai, seperti Ibnu Abbas, di kalangan sahabat, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah, Sa'id bin Jubair, dan di kalangan ulama fuqaha, ulama salaf, antaranya ialah Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad, dalam salah satu qaulnya, dalam salah satu pendapatnya. Imam Ahmad ada 2 pendapat. Salah satu mengatakan bahawa bismillahirrahmanirrahim itu ialah ayat pertama bagi surah Al-Fatihah dan ayat pertama bagi surah-surah yang lain. Dan hujahnya ialah kerana bismillahirrahmanirrahim itu diletakkan pada awal setiap surah dalam mushaf para salafus salih. Pada zaman salafus salih, bismillahirrahmanirrahim itu diletakkan pada awal setiap surah. Sedangkan kita tahu bahawa di dalam mushaf tidak boleh diletakkan ayat lain selain daripada apa yang sabit kequranannya. Kequranan. Maksudnya apa yang telah diketahui bahawa itu memang ayat Quran. Setelah mereka bersepakat atas perkara tersebut, pada awal itu tidak sepakat, tapi setelah mereka bersepakat bahawa jangan ditulis ayat lain, penerangan ke, tafsir ke, dan sebagainya dalam mushaf. Kita nak dalam mushaf ni hanya ada yang Quran sahaja, maka didapati ada bismillah.
maka itu menunjukkan bahawa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat pertama dalam surah Al-Fatihah dan juga surah-surah yang lain. Ada juga pendapat lain mengatakan bahawa Bismillah itu ialah Bismillah itu bukannya ayat dalam surah Al-Fatihah dan bukan juga ayat dalam surah lain. Jadi Bismillah itu apa dia? Bismillah itu ialah ayat mustaqil, ayat mustaqillah, satu ayat yang tersendiri. Dia ayat Quran tapi ayat yang tersendiri yang tidak masuk dalam mana-mana surah. Diturunkan bagi memisahkan di antara satu surah dengan satu surah yang lain, dan juga diturunkan juga adalah untuk kita bertabarruk, mengambil berkat dengan membacanya di awal surah. Ini pun ada ulama, ada pendapat ulama. Dan banyak lagi lah, ada lagi lah. Kalau kita baca mungkin kita akan jumpa banyak lagi pendapat-pendapat para ulama, para ulama lain. Cukup sekadar itu insya-Allah. Baik, kemudian kita masuk Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb kepada sekalian alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Dan Al-Alamin, Al-Alamin kata Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kita pun bahasa Melayu kita kata alam kan. Imam Qurtubi mengatakan bahawa alamin itu berasal daripada kalimah alam. Alam ni maksudnya tanda lah, alamat. Kita pun kata alamat kan. Berasal daripada alamah, tanda. Jadi alam ini yang kita lihat ni, langit, bumi, gunung ganang, lautan, tumbuh-tumbuhan, manusia, haiwan, semua ia adalah tanda. Apa maksudnya? Tanda dalam erti kata ia menunjukkan kepada keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Alam ini dinamakan alam, dinamakan sebagai alamat, tanda, kerana ia merupakan tanda yang menunjukkan keesaan Allah, kehebatan Allah, kekuasaan Allah dan sebagainya. Hatta yang paling awal sekali ialah menunjukkan kewujudannya, sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, bahawa seorang Arab Badawi ditanya tentang apakah dalil atau bukti, tanda yang menunjukkan kewujudan Allah. Maka Arab Badawi ni kata tai unta pun ada. Tai unta menunjukkan adanya unta. Mana mungkin tai unta tu ada tiba-tiba dekat tepi jalan kalau tidak ada unta yang lalu, kalau tidak ada unta yang keluarkan tai itu. Jadi Arab Badawi memahami daripada itu bahawa alam ni pun ada penciptanya. Wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam ini. Jadi alam ini dinamakan alam, iaitu tanda. Alam, kataan alam berasal daripada alam, iaitu tanda, kerana alam ini ialah tanda yang menunjukkan kewujudan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Kemudian satu persoalan yang dibincangkan oleh ulama ialah mengapa setelah Bismillahirrahmanirrahim Allah Ta'ala memulakan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa tidak terus perintah ke? Kenapa tidak ya ayyuhallazina amanu ke? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ihmadullah, contoh. Kenapa tidak dimulakan begitu? Dimulakan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata para ulama, di antaranya Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya Al-Wasit, dimulakan dengan Alhamdulillah setelah Bismillah supaya kita mencontohi apa yang termaktub di dalam Al-Quran. Jadi apabila kita nak berucap, kita mulakan dengan Alhamdulillah. Apabila kita nak memulakan apa-apalah, khutbah contohnya, ucapan, kita mulakan dengan Alhamdulillah. Kerana kata Syekh Tantawi, li'annahu subhanahu wa ta'ala awwalu kulli syai'in wa akhiru kulli syai'in. Kerana Allah Ta'ala itu ialah yang terawal dari segala sesuatu dan yang terakhir dari segala sesuatu. Itu yang kita baca, itu yang dalam Al-Asma'ul Husna, Al-Awwalu Wal-Akhir. Allah. Baik. Kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Syekh Tantawi rahimahullahu ta'ala,
tarkib ataupun susunan itu alhamdulillahirabbil alamin menunjukkan bahawa puji-pujian itu terbatas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sahaja. Syekh Tontawi memberikan contoh bahasa Arab. Contohnya dalam bahasa Arab ataupun orang Arab mengatakan al-karamu fil Arab. Kemuliaan itu ada dalam orang Arab. Bermakna kemuliaan itu hanya untuk orang Arab. Begitu. Ini yang difahami oleh Syekh Tontawi rahimahullahu taala. Begitu juga alif lam dalam alhamdu, ya. Kan pada alhamdu tu ada alif lam. Itu pun dibincangkan oleh para ulama. Alif lam itu jenis apa? Lil jins ke, lil istighraq ke apa ke? Lil ahdiyah ke? Alif lam al ahdiyah atau sebagainya. Kata Syekh Tontawi rahimahullahu taala, alif lam di sini maksudnya ialah istighraq. Maka semua pujian, segala pujian hanya kepada Allah, sabit hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana kata Syekh Tontawi rahimahullahu ta'ala, memang segala jenis pujian yang dituturkan, yang digambarkan, walaupun tak disebut tapi digambarkan, yang ditulis, semua jenis pujian yang diberikan kepada makhluk, kepada apa jua pun, dia sebenarnya akan berbalik kepada Allah Ta'ala. Segala pujian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan segala sesuatu. Contoh anak murid puji gurunya, oh guru hebat. Maka guru tu pun dia jadi hebat sebab Allah Ta'ala yang ciptakan dia. Allah bagi dia akal, Allah beri dia taufik untuk belajar agama. Akhirnya dia boleh menyampaikan, dan Allah bagi dia Allah letakkan qabuliyah, penerimaan makhluk kepada dia, sehingga akhirnya dia diterima. Kalau dia alim pun tapi Allah tak letakkan qabuliyah, maka dia tidak ada apa-apa. Jadi segala pujian akhirnya akan berbalik kepada Allah Ta'ala, kerana segala sesuatu semuanya daripada Allah Ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita semua daripada Allah. Kita semua daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diciptakan untuk Allah Ta'ala, dan akhirnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala yang baik, segala yang indah, segala yang bermanfaat, segala yang elok, cantik, yang dipuji oleh manusia, oleh makhluk, semuanya itu kembali kepada Allah Ta'ala. Kita puji orang ni handsome, hakikatnya yang beri dia handsome ialah Allah Ta'ala. Kita puji suatu itu cantik, hakikatnya yang beri dia cantik ialah Allah Ta'ala. Cantik itu datang pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Ni satu lagi perbahasan. Ini kena beri tumpuan. Ni mungkin kita jarang dengar. Kenapa kita tahu bahawa Allah Ta'ala memulakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin selepas Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim, kita dah tahu kenapa surah Al-Fatihah itu dimulakan dengan Bismillah. Dah tahu dah bincang. Tapi kenapa setelah itu Alhamdulillahirabbil alamin? Kita dah tahu tadi, kita bincang bahawa tujuannya ialah supaya kita mencontohi apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Di mana apabila kita nak menulis, apabila kita nak mengarang, apabila kita nak berucap, kita mendahulukan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Cuma persoalan yang dikemukakan oleh Syekh Tontawi, kenapa kalau itulah tujuannya, kalau tujuannya ialah untuk supaya manusia mencontohinya, iaitu mengikuti Al-Quranul Karim dengan menyebut Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau itulah tujuan dia, maka mengapa tidak disebutkan ataupun puji-pujian itu dalam bentuk perintah? Kenapa tak disuruh saja ihmadullaha rabbal alamin? Kenapa tak diperintahkan terus? Bismillahirrahmanirrahim. Ihmadullaha rabbal alamin. Pujilah Allah Rabb bagi sekalian alam. Kan perintah kan lebih jelas. Kalau kita kata ini tujuannya untuk supaya orang lain mencontohinya, supaya manusia mencontohi, maka kata Syekh Tontawi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kerana kalaulah puji-pujian itu didatangkan dalam bentuk siratul amr, dalam bentuk perintah,
maka ini akan menimbulkan apa? Ini akan menimbulkan sesuatu dalam hati manusia. Sebab apa? Sebab perintah itu ialah suatu tanggungjawab. Perintah dia adalah satu bentuk taklif, suatu bentuk tanggungjawab. Kita wajibkan, kita perintahkan, kita berikan tanggungjawab kepada manusia untuk memuji Allah. Mesti kena puji Allah. Dan bila perkara itu menjadi taklif, ya, maka itu akan dirasakan berat oleh manusia. Manusia akan rasa berat, hati manusia akan menjauhinya. Maka kerana itu Allah Subhanahu wa taala, dengan hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala, bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, maka didatangkan dalam bentuk yang bukan perintah, didatangkan dalam bentuk dengan apa? Sirah alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka manusia rasa lembut sikitlah. Manusia bila baca, maka tidaklah rasa dirinya terbeban, kerana bukan datang dalam bentuk perintah, tapi melalui tafsir, melalui kefahaman, kita dapat faham bahawa Allah Ta'ala nak supaya kita memuji Allah dalam permulaan urusan kita, ya. Maka itu lebih padan lah, lebih sesuai dengan jiwa manusia ni yang biasanya rasa tak selesa bila diberikan tanggungjawab, diberikan perintah. Baik, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama membincangkan, ya, membahaskan kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimah alhamdu. Alhamdu ni maksudnya ialah puji-pujian. Sedangkan dalam bahasa Arab terdapat beberapa kalimah yang juga mempunyai makna yang seakan-akan sama seperti alhamdu. Contohnya al-madhu, puji. Asyukru, ya, bersyukur ataupun berterima kasih, puji juga. Al-madhu, alhamdu, asyukru. Tapi kenapa yang dipilih ialah alhamdulillahi rabbil alamin? Ini pun dibahaskan panjang lebar oleh ulama tafsir. Di antaranya ialah al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala dalam tafsirnya At-Tafsirul Kabir ataupun Mafatihul Ghaib. Beliau membahaskan kenapa dipilih alhamdu bukannya al-madhu. Al-madhu lillahi rabbil alamin. Dan juga kenapa tidak asyukru lillahi rabbil alamin. Kenapa? Kerana kata Imam Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, al-madhu itu terlalu umum. Al-madhu terlalu umum. Al-madhu ini puji-pujian juga, tapi puji-pujian untuk sesuatu yang berakal dan tidak berakal. Kan makhluk ni ada yang berakal, ada yang tidak berakal, kan? Yang tak berakal banyak, antaranya ialah tumbuh-tumbuhan, haiwan apa ni, kalau dia ada akal sekalipun dia tidaklah menyamai manusia. Dan juga apa ni, ialah benda-benda lain, ya. Jadi al-madhu tu terlalu umum. Kalau kita sebut al-madhu lillahi rabbil alamin, maka tidaklah nampak istimewa, tak nampak special. Maka selayaknya alhamdu. Alhamdu lebih khusus daripada al-madhu. Tapi kenapa tidak asyukru? Kenapa tidak pula pilih asyukru? Kata Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, kerana asyukru ini ialah puji-pujian yang kita ucapkan apabila nikmat itu diberikan oleh yang dipuji kepada kita dan sampai nikmat itu kepada kita. Kan, contohnya orang bagi barang, kan, orang bagi air contohnya, kan. Syukran kita kata. Syukran. Sebelum kita dapat air ni, ada tak kita kata syukran? Peliklah kalau kita kata syukran tiba-tiba je. Kan, kita jumpa orang kita kata syukran, terima kasih. Peliklah. Sebab apa? Sebab walaupun orang yang kita ucapkan syukran itu mungkin dia adalah pemurah, mungkin dia adalah orang yang banyak memberi, tapi pemberiannya sampai pada kita ke tidak? Tak sampai lagi. Maka kerana itu dalam bahasa Arab, asyukru itu tidak diucapkan melainkan sekiranya suatu nikmat itu sampai kepada kita. Maka barulah kita mengatakan, kita menggunakan kalimah syukr kepada yang memberikan nikmat yang mana nikmatnya sampai kepada kita. Kan? Orang bagi air kita kata syukran.
tak bagi air, kita diam je lah kan. Kita puji tapi puji dengan lafaz yang lain, bukannya puji dengan lafaz syukran. Jadi kalau kita kata, kalaulah Quran kalau diturunkan dengan lafaz asyukru lillahi rabbil alamin, maka itu pun tidak sesuai, tidak selayaknya. Sebab apa? Sebab seolah-olah kita ni tunggu Allah Ta'ala bagi nikmat barulah kita puji pada dia. Tunggu nikmat Allah Ta'ala tu sampai kena pada kita, dapat nikmat tu, barulah kita puji Allah. Kan? Kita ni sebagai manusia, kita tahu bahawa Allah itu memang memberikan nikmat. Sama ada nikmat tu sampai pada kita atau tidak, maka kita tetap memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebab kalimah alhamdu digunakan untuk memuji sama ada nikmat itu sampai kepada kita ataupun tidak. Berbeza dengan asyukru. Sebab itulah disebutkan dalam setengah riwayat bahawa apabila kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'ahu syai'un makruh qala alhamdulillahi ala kulli hal. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya sesuatu yang tidak digemari, maka baginda sallallahu alaihi wasallam akan menyebutkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah di atas segala keadaan. Apa juga keadaan, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita pun samalah. Kalau kita sakit ke apa ke, kita kata alhamdulillahi ala kulli hal. Orang Arab pun kata begitu. Kan? Kalau dia dibuang kerja ke, kita tanya apa khabar, dia tidak akan kata aduh. Kalau yang Arab yang beriman lah, yang ada latar belakang agama, dia akan kata alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Dan itulah yang dituntut, ya. Daripada surah Al-Fatihah ini, bila kita faham kenapa digunakan kalimah alhamdu, kerana tujuan yang kita sebutkan tadi, maka kita bila kita praktikkan dalam kehidupan kita, kita mesti memuji Allah Subhanahu Wa Taala walau apa juga keadaan kita. Ini kadang-kadang kita ni lupa nak puji Allah, kan? Bila kita mendapat nikmat, kita lupa nak mengucapkan alhamdulillah. Bangun tidur, kita lupa nak puji Allah, walhal nikmat tu sudah sampai pada kita. Yang tadi tu kita cakap, kalau nikmat itu tidak sampai pada kita, kita sebut alhamdulillah juga. Maknanya musibah datang, bala datang, kita kata alhamdulillah. Yang ini yang saya sebutkan sekarang ni, kadang-kala nikmat itu memang benar-benar sampai pada kita, tapi kita pun lupa juga nak mengucapkan alhamdulillah. Contohnya bangun tidur, Allah Ta'ala boleh saja matikan kita terus. Berapa ramai orang yang tidur dan tak bangun-bangun. Tapi ramai di kalangan kita tak ucap alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya, begitu juga selepas makan, kita makan rezeki yang Allah berikan pada kita, kadang-kadang kita lupa alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Begitu juga dengan bila kita selesai melakukan qada hajat, kita kadang-kadang kita lupa membaca doa keluar daripada tandas. Dan semua itu mengajar kita supaya kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta apabila kita melihat orang yang diuji dengan musibah, maka kita disunatkan membaca puji-pujian alhamdulillahillazi afani mimma btalahu bihi wa faddalani mimma btalaka bihi atau mimma btalahu bihi, ada dua riwayat, wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang memberikan aku afiah, keselamatan daripada apa yang telah menimpa kamu. Kamu tu maksudnya adalah orang yang kita nampak diuji itulah. Tapi janganlah kita sebut pada dia dalam keadaan menghina dia. Alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bih. Tak boleh lah. Kita baca dalam keadaan dia tak dengar lah, kan. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku daripada apa yang menimpa kamu dan telah melebihkan aku, memberikan aku kelebihan. Wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Telah memberikan aku kelebihan daripada sekalian makhluk yang Allah ciptakan dengan kelebihan yang dengan pemberian kelebihan yang sebenar-benarnya. Ya, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana datang dalam setengah riwayat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, siapa yang baca begini, maka insya-Allah dia akan terselamat daripada bala musibah
yang kena pada saudaranya tadi yang dia lihat. Tapi ramai. Berapa ramai di kalangan kita yang mengamalkannya. Jadi boleh cari doa tu. Alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Allah 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 Allah. Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman Rabbil alamin. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Sifat bagi Allah iaitu Allah itu adalah Rabb. Allah itu adalah Rabb, Rabb, pencipta, pemelihara. Pencipta, pemelihara, yang menguasai, yang memiliki, yang menguruskan, yang mentarbiah, yang mendidik segala alam ini, segala jenis alam ini. Allahu akbar. Jadi Rabb bagi alam ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Rabb bagi alam ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena yakin. Yang mencipta kita Allah, yang menciptakan alam ini ialah Allah, yang memelihara kita ialah Allah, yang memberikan kita rezeki ialah Allah, yang mengatur segala kehidupan kita ialah Allahu Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah apabila kita faham makna Rabb itu, maka akan lahir daripada hati kita ni perasaan redha dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan redha ni bukan sahaja dengan hati. Kan? Kita kata, "Hey, saya ni cakap je macam ni tapi saya sebenarnya redha." Tak. Redha ni dia hati dan cakap. Ya? Hati dan juga cakap. Ya? Redha ni disebutkan dalam hadis dengan hati dan disebutkan juga dalam hadis dengan ucapan. Yang dalam hati ialah seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula." Ya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah merasailah kemanisan iman. Siapa dia? Orang yang redha Allah sebagai Rabbnya. Tu Rabb. Kan tadi kita baca Rabbil Alamin. Telah merasai kemanisan iman. Siapa dia? Orang yang redha Allah sebagai Rabb. Orang yang redha Allah sebagai Rabb. Nabi Muhammad sallallahu alaihi Islam sebagai agamanya dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Jadi orang yang redha dengan hatinya, dengan benar-benar redha Allah itu sebagai Rabb dia, Rabbil Alamin, maka dia akan mendapat kemanisan iman. Allahu akbar. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemanisan iman, dapat kita mengecapi kemanisan iman dalam kehidupan kita sebelum kita mati, insya-Allah. Dan juga dalam riwayat yang lain disebutkan perkara itu diucapkan bukan hanya dengan hati. Sebagaimana hadis yang sahih daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula wajabat lahul jannah." Allah, 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 Allah. Siapa yang mengatakan, siapa yang mengucapkan ucapan. Siapa yang mengucapkan aku redha, ucapannya ialah dalam bahasa Arab, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin, saya tambah sallallahu alaihi wasallam sebagai adab, rasula. Siapa yang baca begini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wajiblah baginya syurga. Maksudnya dia pasti masuk syurga. Raditu billahi rabba, aku redha Allah sebagai Rabb. Ni yang kita baca tadi ni. Kaitannya ialah pada tu Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan juga aku redha Islam sebagai agamaku, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Siapa yang amalkan ini, baca ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahul jannah. Wajabat lahul jannah. Jadi tuan-tuan dan puan, saudara-saudari yang belum baca tu, boleh baca sama-sama insya-Allah dengan saya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin rasul sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula.
Yang saya tambah tu hanya sebagai adab lah. Tak apa, tambah tak apa, jangan kurang. Yang penting nas itu sudah dibaca, ya. Jadi amalkan itu supaya kita setiap hari kita mengingatkan diri kita bahawa kita mesti redha Allah itu ialah Rabbil Alamin, ya, Rabbil Alamin. Kemudian kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, selepas alhamdulillahi rabbil alamin diulang sekali lagi Ar-Rahmanir Rahim. Sedangkan pada ayat pertama sudah disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diulang? Kita kena tahu, ya, dalam bahasa Arab ni tidak ada pengulangan yang sia-sia. Pengulangan mesti memberikan faedah, mesti memberikan suatu faedah baharu. Jadi kenapa disebutkan Ar-Rahmanir-Rahim sekali lagi? Sedangkan kita tahu bahawa Bismillahirrahmanirrahim mengikut pendapat yang rajih bahawa itu adalah ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Kenapa diulang lagi? Setelah alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim diulang lagi. Kata Syekh Tantawi rahimahullahu taala, hikmahnya ialah kerana ketika seorang manusia menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin, membaca alhamdulillahirabbil alamin, boleh jadi datang perasaan takut dalam hatinya. Kerana kalimah Rabb itu menunjukkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu hebat. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala itu ialah raja, memiliki, menguasai. Jadi kalimah Rabb itu mendatangkan kegerunan bagi yang memahami maknanya. Ya. Dalam kalimah Rabb itu adanya khauf dan juga rahbah. Ada sedikit perkataan Rabb itu sedikit sebanyak meniupkan perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala berfirman Ar-Rahmanir Rahim. Setelah Alhamdulillahirabbil alamin, setelah itu didatangkan Ar-Rahmanir Rahim sekali lagi bagi mengimbangkan di antara khauf dan juga raja. Allahu Akbar. Nak imbang ni. Jangan kita takut sangat dan jangan kita berasa harap sangat. Ya. Imbang di antara khauf dan juga raja. Kerana itu didatangkan Ar-Rahmanir Rahim. Supaya kita faham bahawa, ya, walaupun kita menyedari Allah Ta'ala itu menguasai, Allah Ta'ala itu mentadbir, Allah Ta'ala boleh bila-bila masa sahaja boleh buat begini, boleh buat begini, tetapi kita ingat dalam pada itu Allah Ta'ala juga masih bersifat Ar-Rahmanir Rahim. Dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jangan sekali-kali kita berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, saudara-saudari, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dimuliakan oleh Allah, saya tengok sekejap komen. Kalau sekiranya ada soalan 1, 2 yang boleh saya jawab ketika ini, insya-Allah kita cuba jawab. Puan Siti Hajar Muhammad Nazir, Assalamualaikum Ustaz Abdul Rahman dan sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi. Puan Basitah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Elvira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan Rogayah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ramai ni bagi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau tak ada soalan tak apalah. Ya, diharapkan apa yang kita bincangkan setakat ini insya-Allah mudah-mudahan dapatlah kita memahaminya. Ya. Dapat kita memahaminya, mudah-mudahan kita menyedari dan juga menghayati bagaimana kita ni sebagai seorang hamba dan Allah adalah sebagai Rabb kita. Baik, kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Yang memiliki hari pembalasan. Yang memiliki hari pembalasan. Jadi kalimah ad-din adalah maksudnya ialah al-hisab wal jaza. Al-hisab wal jaza. Sebab itulah didatangkan dalam hadis al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bijak itu ialah orang yang menghisap dirinya. Ya, maksudnya ialah dia menghitung amalan dirinya baik mana yang dia telah buat.
berapa banyak amalan buruk yang dia telah buat, dan juga dia beramal untuk kehidupan selepas mati, iaitu kehidupan akhirat. Jadi dana tu itu ialah fi'il dia. Maka dia punya ad-din itu samalah. Maksudnya adalah hari penghisapan. Maliki yaumiddin, maksudnya adalah Allah Taala itu memiliki hari penghisapan, iaitu hari akhirat. Maka daripada ayat ini dapat diketahui bahawa banyaknya nama bagi hari akhirat. Hari akhirat satu, hari kiamat satu, hari yaumuddin satu lagi, yaumul hisab. Ya. Banyaknya nama bagi hari akhirat itu menunjukkan betapa besarnya hari akhirat tersebut. Dan betapa banyaknya perkara-perkara besar yang berlaku pada hari akhirat nanti. Di akhirat nanti berlakunya huru-hara, qiyamah, berlakunya huru-hara zalzalah, bergoncangnya bumi ini, dan juga akan dibangkitkan kita ni semua. Qiyamah tu maknanya bangun, bangkit. Akan dibalas segala apa yang kita lakukan, akan dihisab. Itu namanya din, yaumuddin. Banyaknya nama itu sepatutnya menimbulkan rasa gusar dalam hati kita, supaya kita membuat persiapan untuk hari-hari yang besar, hari yang agung tersebut. Dan dalam setengah qiraat disebut Malik. Kita biasa sebut Maliki yaumiddin. Inilah kita belajar kan daripada riwayat Hafs, daripada Asim, qiraat Imam Asim rahimahullahu taala melalui riwayat Imam Hafs, Malik. Tapi ada riwayat ataupun qiraat lain yang membaca Maliki yaumiddin. Jadi apa beza antara Malik dan juga Malik? Malik maksudnya adalah yang memiliki. Contoh handset contohnya kan. Memiliki. Saya malik kepada handset ini, saya memilikinya. Kalau Malik, menguasai. Sebab itu raja dipanggil Malik. Kan? Contohnya Malik As-Saud. Sumuul Malik, Jalalatul Malik. Yang tinggi, tuan raja. Malik. Jadi Malik ini yang menguasai. Malik yang memiliki. Bila kita tahu ada dua qiraat, Malik dan juga Malik, maka dapatlah kita faham bahawa Allah itu memiliki hari akhirat dan menguasai hari akhirat. Maka di situ menunjukkan betapa Allah benar-benar menguasai dan memiliki hari akhirat itu. Sebab kalau Malik sahaja, ada setengah perkara yang kita miliki tapi kita tidak menguasai. Kita memiliki tapi kita tidak menguasai. Contohnya kereta lah, kita miliki kereta kan, tapi kita tak menguasai kereta. Kalau kereta tu rosak, kita tak boleh baiki, kita akan hantar pada pomen. Kalau kereta tu kena tarik oleh bank atau disita oleh pihak berkuasa, kita tak boleh halang. Jadi kita memiliki tak? Kita memiliki kereta, Malik, tetapi masih tidak sempurna. Kerana kita tidak menguasainya. Kuasa itu bukan di tangan kita. Dan ada kalanya seseorang itu menguasai tapi tidak memiliki. Dia menguasai tapi tidak memiliki. Contohnya Contohnya raja lah. Raja dia menguasai seluruh negara, seluruh wilayah di bawah kekuasaannya adalah dalam kekuasaannya, dalam pemerintahannya. Dia berkuasa. Tapi dia miliki tak? Tidak. Tanah tu milik fulan, kereta tu milik fulan, rumah teres tu atas nama fulan, rumah kondo itu atas nama fulan, bukan atas nama raja. Jadi milik barang-barang tadi itu adalah milik kepada pemiliknya. Dia ada pemilik dia. Tapi raja menguasai tak? Raja menguasai. Raja boleh letakkan qanun, letakkan undang-undang yang menghadkan penggunaannya dan sebagainya. Jadi ada kalanya manusia ni dia malik tapi tidak malik. Dan ada kalanya dia malik tetapi tidak malik. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, penguasaannya dan pemilikannya terhadap hari akhirat, pemilikan dan penguasaan yang sepenuhnya. Dialah Maliki Yaumiddin dan dia juga adalah Maliki Yaumiddin. Subhanahu wa ta'ala, subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnaita 'ala nafsik ya rabbal alamin. Baik, jadi bila kita tahu makna Maliki Yaumiddin, sepatutnya kita membuat persiapan untuk bertemu dengan Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin
ya, supaya mudah-mudahan perjalanan kita di hari Yaumiddin itu, hari akhirat, perjalanan kita semuanya makna kata dalam keadaan diredai oleh Allah. Allah Taala redha kita sejak dari kubur, di padang mahsyar, titik sirat, sehinggalah masuk syurga insya-Allah, dan itulah persinggahan terakhir dalam Yaumiddin, iaitu hari akhirat, hari pembalasan. Allah. Malik, yang memiliki, yang menguasai, hakikatnya memang Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nak menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak menggambarkan betapa Allah Subhanahu Wa Taala itulah raja segala raja, yang menguasai segala-galanya. Ya, ketika mana hari akhirat nanti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan kepada kita, yaqbidullahu al-arda wa yatwi as-samaa'a bi yaminihi thumma yaqul anal malik aina mulukul ard aina al-jabbarun aina al-mutakabbirun. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan menghancurkan bumi ini dan juga melipat langit dengan yaminnya. Dan Allah Subhanahu wa taala setelah semua mati, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, akulah raja, di manakah raja-raja bumi? Maksudnya, di manakah raja-raja bumi yang selama ni menderhakai aku, selama ni takabbur, selama ni rasa dirinya besar? Aina mulukul ard, ainal jabbarun, di manakah orang-orang yang keras, yang memaksa, yang melakukan kezaliman? Mana dia? Semua ketika itu semuanya senyap, kerana semuanya telah hancur binasa. Tapi bolehkah kita namakan orang sebagai Malik? Boleh, kata Syekh Tantawi dan juga Imam Ibn Kathir. Kita namakan manusia sebagai Malik. Contoh kita kata raja kan, raja, Malik. Boleh ala sabilil majaz, atas dasar kiasan saja, bukan hakiki. Malik yang sebenar ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah Malik yang sebenar-benarnya. Kalau kita namakan orang sebagai pemilik, sebagai penguasa, sebagai pemerintah, sebagai raja, itu hanya majaz sahaja. Jadi saya kira cukuplah sekadar ini insya-Allah, ya. Para ulama kata kalau kita nak mengajar ni, kita berhenti dalam keadaan orang masih lagi semangat nak dengar. Jangan orang ketika dah bosan baru kita berhenti, dia tak best lah, dia tak cantik. Jadi sekarang ni kita dah bincangkan sampai Maliki Yaumiddin, dan saya kira banyak respon yang bagus, alhamdulillah. Dan semua insya-Allah mengikuti dengan baik. Jadi eloklah kita berhenti di sini, ya, supaya makna kata momentum semangat berkobar-kobar nak faham Quran tu kita kekalkan insya-Allah sehinggalah sampai ke sesi yang akan datang. Jadi kalau sekiranya ada kebaikan, manfaat, insya-Allah, ya, itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sama-sama kita dapat amal dan sampaikan. Kalau sekiranya ada salah silap, mohonlah teguran yang bermanfaat dan membina, sama ada di ruang komen atau sebagainya. Mudah-mudahan dapat kita saling belajar dan mengajar di antara sesama kita, mengambil manfaat sesama kita insya-Allah. Barakallahu fikum, jazakallah ala sama'ikum. Terima kasih kerana sudi mendengar dan mengikuti kuliah pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kita amal dan kita sampaikan. Wallahu alam. Kita sudahi dengan tasbih kafarah. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.